Saya rasa kalau dekat Sarawak memang matahari dah naik dah pun. Cerah dah. Terpacak dah. Kita kat sini baru nak kata apa? Nak terang dekat sini. Baru nak berasa matahari. Itu antara yang menariknya di Lundu dan kita harapkan semoga yang nak ke Sarawak mungkin boleh kunjungi kawasan tadi tu. Boleh tanya Margaret lah. Saya boleh jadi pemandu pelancong di sana lah. Ya. Bagus. Saya dah ada pemandu pelancong di sana. Baik. Okey, itu yang nak jadi pemandu pelancong ke nak melancong ke, tapi yang mungkin ya ada ilham, ada idea, ada rekaan sendiri kan, rasa-rasanya mungkin dah sampai masanya kita mengetengahkan apa yang kita ada tu. Kalau kita duk pendam, ya, orang pun tak tahu. Betul. Sebenarnya di Malaysia ni ada inovator ya, ataupun dan pereka-pereka yang mampu menghasilkan rekaan mereka yang bertaraf dunia. Ya, sebab kadang-kadang kita hanya dapat tahu apabila mereka ini menyertai pertandingan dan sebagainya, tetapi ramai sebenarnya yang bijak-bijak di Malaysia. Betul. Antara yang kita nak bicarakan tentang kebijaksanaan ini, kita nak bersama dengan tetamu kita lah. Sebab kita nak mengetahui siapakah insan-insan yang digelarkan sebagai bijaksana ini, genius, iaitu kita undang ke studio bersama dengan Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara. Profesor yang kita bicarakan tadi, bijaksana, genius, semua itu. Kalau kita lihat kepada interpretasi genius itu sebenarnya bagaimana? Okey, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Sama-sama. Sebenarnya kita kena buat pengkategorian yang jelas. Ada kumpulan-kumpulan yang kita anggap sebagai genius. Genius ni bukan sebarang orang. Orang kata genius, people they are born genius. Tapi genius yang born genius tu bukan kekal lama. Genius ni ada kategorinya. Contohnya kalau di segi pentakrifan genius, ada IQ score-nya. Macam kita ni sebagai average IQ score dalam 85 ke 115. Yang genius ada yang lebih daripada 115 ke 130. Kumpulan genius yang kita anggap sebagai genius, orang yang IQ skornya 140 ke atas. Ada yang 160. Yang ini extremely exceptional, brilliant. Dan jumlahnya sedikit kan, Prof? Sangat. Kadang-kadang kita dapat berita muncul sekali-sekala. Tapi itu pun walaupun born, tapi we have to shape them, to mold them. Kalau tidak, banyak kita kalau tak tahu 76 dulu, where were you? 76 belum ada. Belum lahir lagi. Belum ada. Cerita kalau dulu kita pernah dengar siapa yang zaman itu ada seorang adik nama Syukri, umur 3 tahun dah boleh baca, boleh mengira, boleh menulis. Lepas tu Tan Sri James Satsuddin mengambil dia berlakon dan sebagainya. Pak Engku Aziz jadikan anak angkat. Genius Malaysia. Tapi apa jadi? Akhirnya orang jumpa dia tabah roti canai. Itu sebab kita lahir genius tapi tidak dibentuk, tidak dididik, ya, akan tidak jadi apa. Begitu juga kita dengar contoh di Manchester dulu, ada Malaysian parent, ya, ahli matun punya anak umpamanya yang kahwin dengan Yusof, genius. Umur 13 dah masuk Oxford. 16 dia lagi keluar. 19 tahun kahwin dengan Mak Saleh. Dan sekarang ni tak jadi orang. Itu kisah-kisah genius Malaysia. Bila Prof membangkitkan tentang hal ini, ya, mungkin kita lari sedikitlah. Kita lihat secara umum dalam masyarakat. Kadang-kadang tu kita lihat mereka yang mungkin di sekolah, yang mungkin sederhana sahaja, bukanlah pelajar-pelajar cemerlang, tapi mereka ni yang berjaya dalam lapangan, dalam kehidupan, baik dalam kerjaya ataupun dengan keluarga. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan perkara itu? Adakah itu norma ataupun ada yang tak kena? Okey, sekarang ini kita bercakap mengenai kepentingan negara. Ya, umpamanya kita dalam proses untuk nak majukan negara, menjadikan negara yang dipacu oleh ekonomi yang berdasarkan kepada pengetahuan. Itu yang kita nak. Mungkin muncul cerita-cerita success story itu hadiah kita, bonus. Tapi secara keseluruhan sebagai sebuah negara, kita nak melahirkan masyarakat yang berinovasi tinggi. Yang kita tengok banyak model-model yang saya rasa, ya, walaupun kita dah dengar cerita-cerita hari itu yang kita panggil ini, kita dengar ada 27 umpamanya pencapaian rekod cerita Malaysia yang daripada biasa tiba-tiba jadi pengiktirafan dunia, itu kita celebrate. Tapi dalam masa yang sama, the whole ecosystem keseluruhan masyarakat Malaysia ni perlu dibangkitkan untuk melahirkan generasi yang benar-benar berinovasi. Yang ini berkait rapat dengan sistem pendidikan
yang kita ada. Dan juga the whole ecosystem pelaburan negara, infrastrukturnya juga perlu membantu ke arah itu. Okey. Adakah membantu sekarang? Sekarang ni kalau saya boleh berterus terang ya, kita ni dalam ranking pertengahan. Masih jauh tertinggal, still very long way to go. Yang very itu panjang tu, jangan main ya. Very long way to go. Sebab umpamanya kalau kita nak lihat, tapi tidak mustahil sebab kita lihat umpamanya di mana Korea sekarang. Korea dulu sama dengan kita. Tapi apabila mereka mentransformasi sistem pendidikan mereka, banyak pelaburan-pelaburan kerajaan ya. Ini satu pelaburan. Education is investment for the country ya. Baru kita nampak hasilnya di mana Korea sekarang sistem pendidikannya adalah yang terbaik di dunia. Begitu juga Jepun. Jepun dah lama dah. Sekarang ni Jepun ada 19 orang Nobel laureate. Tak pernah terfikir pun. Itu Jepun. Dan juga Singapura sekarang yang paling tinggi dalam kalangan OECD country dari segi skor mathnya. Ini semua yang sama dengan kita dulu, tapi mereka telah jauh meninggalkan kita. Dan kita juga tengok model-model sukses daripada negara-negara kecil, umpamanya di Finland. Mereka umpamanya ada satu sistem pendidikan yang sangat berjaya, yang melahirkan manusia-manusia yang sangat kreatif ini. Umpamanya di Finland ini, sistem pendidikannya dia tak mengasingkan antara pandai dengan yang kurang pandai, dia sekali. Dia tak segregate. Umur 16, sebelum 16 tak ada exam langsung. Semua dia membentuk supaya manusia ni lebih kreatif dan sebagainya. Kita umpamanya kita tak salah, kita ada model kita sendiri. Cumanya kita kena juga melihat a success story of negara-negara yang saya sebut tadi. Sebab umpamanya benda ini dynamic. Kita sentiasa mencari jalan bagaimana kita boleh melahirkan sistem pendidikan yang boleh membentuk masyarakat yang ini nak tukar mindset, nak tukar culture, the way of life Malaysian keseluruhannya. Dia tak boleh sikit-sikit. Mungkin kita mula sikit-sikit. Tapi ya saya rasa it's already high time untuk kita sebagai sebuah negara yang nak tuju negara maju. Berapa tahun lagi? Tak lama lagi. Kalau 2020 ni boleh kira dah berapa lama lagi kan. Jadi kita kena bangkit. Kita kena benar-benar memikirkan kita dalam persimpangan dan kita kena seberang menuju ke arah kemajuan ni dengan lebih gagah lagi dan kita lihat where we are now dan kita cari jalan bagaimana kita boleh melahirkan walaupun kita celebrate yang kumpulan-kumpulan kejayaan yang genius ni tapi keseluruhan ekosistem sistem yang kita ada budaya yang kita ada infrastruktur yang kita ada semuanya perlu kita bangunkan secara bersama. Kalau kita lihat kepada perkembangan negara kita berbanding dengan negara-negara lain, Prof tadi mengatakan tentang Korea, Jepun dan sebagainya, mereka sudah ke hadapan dan mereka juga sudah ada barisan peringkat cipta yang bukan saja diiktiraf di negara mereka tetapi juga di peringkat luar. Dan negara kita juga menghala ke arah itu. Cuma orang kata better late than never. Lebih baik biar lambat tapi sekurang-kurangnya kita menghala ke arah itu. Jadi bagaimana untuk memastikan supaya yang 27 ini bukan hanya setakat mereka membawa reka cipta ke peringkat yang mereka bawa ke antarabangsa itu tapi untuk yang lain-lain ini. Pertama yang 27 kejayaan yang kita sama-sama celebrate itu tak boleh berhenti di situ. Mereka perlu translate kepada penjanaan ekonomi negara. Yang itu penting tu. Invention bukan setakat dalam lab keluar menang trofi, tak boleh. Kita kena cari jalan to bridge to the economic success untuk dalam bidang-bidang tertentu. Itu satu. Dan kedua, saya rasa yang paling banyak peranan adalah industri-industri yang menyambut segala reka cipta ini. Sebab mereka, I don't expect orang yang mereka cipta ini terus memasarkan, tidak. Mereka tidak ada kebolehan itu. The business skill tak ada. Mereka hanya boleh mencipta tapi perlu disambut oleh industri supaya bahan mereka tu boleh diketengahkan. Bila kita nak dapat Samsung di Malaysia, bila kita nak dapat Nokia di Malaysia contohnya. So yang itu perlu kita fikir bersama-sama lah. Dan saya rasa balik kepada bagaimana kita mencorakkan masa depan negara. Baik. Okey, cumanya Prof, kalau kita lihat ya, cara untuk ke situ. Mungkin insya-Allah kita mampu untuk melahirkan insan-insan begini, tetapi cara untuk mereka sampai ke tahap itu memerlukan juga satu ekosistem yang membantu, majikan yang bersokongan, majikan yang juga memberikan ruang untuk mereka berinovasi, dan inovasi itu juga setelah dihasilkan diketengahkan, tidak disimpan di sorok.
sebegitu sahaja. That's right. Ya. Okey, yang paling penting adalah bagaimana kita mengumarahkan agenda pembangunan penyelidikan, research and development. Itu satu perkara yang saya rasa negara kalau nak menuju ke negara yang benar-benar melahirkan masyarakat yang berinovasi, penyelidikan menjadi teras. Penyelidikan ini perlukan pelaburan. Pelaburannya dalam bentuk umpamanya dana-dana untuk menjalankan penyelidikan itu. Contohnya ukuran-ukuran kejayaan. Bagaimana Korea boleh berjaya? Berapa persen daripada GDP negara peruntukkan untuk pembangunan penyelidikan ini. 4.7%. Mereka mensasarkan 2017 ni 5%. Jepun bagaimana mereka berjaya? Mereka telah selama ini lebih 3.5% diperuntukkan untuk agenda pembangunan pendidikan kita. Malaysia, kita baru ada kurang sikit 1%. So, nampak jarak tu. So, jangan harap kita boleh mengajar terus. Tidak. Tapi kita bercita-cita ke arah situ. Semua pihak, sama ada kerajaan ataupun masyarakat dan juga yang paling penting sekarang ni swasta. Private sector untuk sama-sama. Umpamanya kalau dalam keadaan ekonomi yang agak mencabar ini, saya rasa sudah sampai masanya teknologi-teknologi ini kita cipta dan juga dibantu oleh sektor-sektor swasta kita. Yang ini yang masih kurang. Saya rasa kalau kita dapat by next year ataupun 2020 kita dapat 1.5% of the total GDP untuk kita letakkan sebagai punca penyelidikan, saya rasa itu cukup bagus dan itu boleh memacu ekonomi kita yang berteraskan kepada inovasi ini. Okey. Inovasi masyarakat kita yang dibuat, yang dihasilkan, kadang-kadang masyarakat pengguna ini pun ada satu minda pemikiran yang mungkin kurang sesuai untuk kita nak aplikasikan inovasi itu. Kadang-kadang mereka berfikir kalau buatan Malaysia jadi kualitinya kurang berbanding dengan buatan luar. Itu bukan hanya inovasi saja tapi semua. Jadi bagaimana? Itu perception. Di mana Jepun masa dulu? Masa saya kecil-kecil, things made in Japan sangat-sangat rendah. Dulu-dulu made in Korea orang tak pakai. Orang nak mesti brand England, US dan sebagainya. Sekarang ni di mana mereka? Even Taiwan yang negara yang sangat-sangat dulu sangat terkenal dengan ciplaknya, sekarang di mana mereka ada? Mereka ada di atas lig yang lebih tinggi. Jadi mesti bermula daripada yang paling rendah dan kita mesti berterus-terusan. Dia bukan boleh datang overnight, bukan boleh buat silap mata satu malam boleh dapat reka cipta, tidak. Ini satu proses yang sangat panjang. The civilization of the society very much related to kepada macam mana kita membentuk kita punya minda dan juga mindset kita. Itu yang paling penting. Berapa lama, berapa panjang, Prof? Dia punya cycle research ni sangat panjang. Dua generasi? Jangan. Kita mesti bermula. Dia tak ada time frame yang jelas. Ya, kita mesti bermula dan kita sentiasa mencari jalan. Macam saya suka falsafah Jepun umpamanya Kaizen. Kaizen, good change, gradual improvement. Hari-hari kita cari perubahan-perubahan supaya kita ada kemajuan dalam apa saja sektor kehidupan yang kita alami dalam negara kita. Baik. Okey. Rami ada harapan. Ya. Tapi okey, bagaimana pula dengan mungkin ada segelintir yang agak kecewa? Bolehkah semangat mereka dibangkitkan semula? Kecewa dalam konteks apa umpamanya? Kecewa mungkin ada yang mengatakan bahawa mereka tidak diberi ruang. Okey. Jadi adakah terlambat untuk mereka mencari ruang itu? No, sebagai sebuah negara kita tak boleh nak address individu-individu. Kita harus berjiwa besar. Kita harus melihat secara keseluruhan. Kita tak boleh mikro. Kita tak boleh buat melihat operasional. Kita lebih strategik daripada pemikiran. Keseluruhan ekosistem, keseluruhan jentera, keseluruhan infrastruktur itu kita bangunkan dulu. Kita bentuk budaya berinovasi dalam masyarakat kita. Dan orang yang fresh ni kita tak boleh nak buat apa. Tapi apabila kita ada satu ekosistem yang benar-benar membawa mereka ataupun to motivate, kejayaan is a function of dia punya keupayaan, ability. Kemudian dia punya motivation dan ketiga dia punya environment. 3 kata kunci itu. Success is a function of ability, the motivation and environment. Itu yang paling penting yang kita perlu jaga. Okey, Prof Datuk.
secara ringkas, sebelum berakhir, secara ringkas, Malaysia kita mahu melahirkan ramai tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. Kita nak lahirkan saintis yang hebat. Kita nak lahirkan pemenang anugerah Nobel. Kita nakkan atlet kita bertaraf antarabangsa yang menang pingat emas di Sukan Olimpik dan macam-macam lagi harapan kita setiap kali adanya bidang-bidang tertentu ini dengan program mereka. Pada pandangan Prof, yang mana satu kita nak utamakan dulu? Kita jalan serentak lah. Kita tak boleh tunggu. Okey. Kita mesti keep moving. While we are moving forward, we find ways how we could improve. Okay. Dalam masa kita tak boleh berhenti, umpamanya tunggu ada perancangan, tidak. Sebagai sebuah negara, kita bergerak dan segenap lapisan masyarakat perlu sama-sama mencari jalan. Ini bukan tanggungjawab kerajaan. Ini bukan tanggungjawab industri. Ini bukan tanggungjawab sektor education. Bukan. Semua rakyat Malaysia perlu sama-sama bergerak dan mencari perubahan itu. Saya rasa kalau ada semangat itu, kita menjadi sebuah masyarakat yang akan berjaya nanti. Kalau ada. Kita mesti. Dan saya sangat-sangat positif. Kita moving forward dan ada petanda-petanda. Apa yang kita dengar tadi, yang quick wins tadi, yang 27 orang tadi, itu petanda-petanda yang boleh mengumarahkan, yang boleh memberi sumber inspirasi kepada orang lain. Kita nak banyak lagi. Kita nak, kalau boleh, keseluruhan keupayaan kita tumpukan kepada pembangunan ekonomi secara keseluruhannya. Kami sahut seruan Prof tu. Kurangkan berpolitik lebih-lebih. Jangan itu. Orang politik. Kita mara ke depan, maju, bangunkan negara. Apabila negara maju, semua orang akan bahagia. Kita bahagia. Kita akan beri itu yang kita nak sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Prof Datuk kerana memberi buah fikiran yang saya rasa kena dengan kita, menyedarkan kita tentang kedudukan kita di mana sekarang ini. Kita mampu, tak dinafikan, kita mampu, tapi adakah kemampuan itu kita gunakan sebaik mungkin dalam tempoh kurang 4 tahun ke 2020 ni? Yang penting jangan berhenti situ. Jangan mengalah. 2020 bukan titik noktah. Itu hanya mungkin itu hanya target. Kita betul. nak pergi ke depan lagi. Kalau tidak, kita rosakkan fikiran kita 2020, kita dah berhenti. Tidak. Kita mesti target. Itu sebab kita dah sambung kepada TN50. TN50 pengisiannya lebih sangat mencabar lagi. Dan ini perlu ada satu intelligent information, the future trend, bagaimana kita boleh mencerakkan masyarakat tahun 50 itu. Baik, memang benar masa kita tidak mencukupi, tetapi saya rasa perbincangan itu akan kita sambung mungkin di lain masa. Ada banyak perkara yang kita boleh bincang tentang inovasi ini. Terima kasih Prof. Profesor Dato' Dr. Radwan Cik Ros yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara. Kita nak maklumkan juga peranan MPN kan sangat besar jugalah dalam pembangunan akademik khususnya. Kita ada 6,600 apa lagi yang sama-sama nak bantu kerajaan. InsyaAllah kita sama-sama. Dan lepas ni kita nak fokuskan juga kepada satu lagi golongan yang memang juga ada peranan penting dalam ekonomi negara, iaitu pekebun kecil. Ya, kita berehat seketika.